Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pegawai dan kaki tangan bangunan Darul Ihsan. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari kuliah zuhur kita di Musalla Al-Husna ini. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang menonton dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan kerahmatan, insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada petang ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pertemuan kita pada petang ini ataupun tengah hari ini pertemuan kali yang ke-13. Betul kan? Pertemuan kali yang ke-13 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama kali kita bacakan kitab kita ini tepatnya pada tanggal 23 Januari 2020. 23 Januari 2020. Dan kira-kiranya ni ulang tahun yang ketiga dah lah. Tapi tolak dengan PKP dulu lama 2020 tu, menyebabkan kita hanya sempat mengadakan sebanyak 13 pertemuan sahaja termasuk pada tengah hari ini. Dan pertemuan yang ke-13 pada tengah hari ini, insya-Allah kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-19. Bagi yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat yang ke-33. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan tentang salah satu tanda iman adalah mengagungkan Al-Quranul Majid. Al-Majid tu dengan maksudnya Al-Karim. Karim ni maknanya mulia. Dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, menjaga segala batasan dan hukumnya, mengetahui halal dan haramnya, memuliakan ahli dan para penghafaz Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai syiar dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ringkas katanya, salah satu daripada tanda iman adalah mereka yang mencintai Al-Quran. Ini yang kita nak bicarakan pada tengah hari ini. Kalau kita tengok tuan-tuan dalam kitab kita ni, secara umumnya pengarang kitab kita dia bawakan ada 3 dalil daripada Al-Quranul Karim dan 4 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab memuliakan Al-Quran, tanda kesempurnaan iman. Kita baca satu-satu, kemudian kita akan lihat huraiannya, insya-Allah. Muka surat 33. Firman Allah Ta'ala, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tuan-tuan ada kitab, perempuan ada kitab, kita baca juga ayat tersebut. Tujuannya kita kutip pahala bacaan Al-Quran, insya-Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-21 maksudnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau lihat gunung itu akan tunduk serta pecah belah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tabarakallah, maha suci Allah. Ayat ini menggambarkan betapa Al-Quranul Karim sebagai satu khazanah yang cukup berat. Gunung yang hebat, yang kuat itu pun kalaulah dia memikul Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan ia akan pecah. Kenapa?
menggambarkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini satu amanah yang cukup besar. Al-Quran ni mukjizat. Dia kalau kita tengok tuan-tuan, kemukjizatan Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sesuai dengan zaman dia. Kalau Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa sesuai dengan zaman Nabi Musa. Apa zaman Nabi Musa? Zaman Nabi Musa ni dia terkenal dengan sihir kan. Maka didatangkan mukjizat ketika itu, tongkat boleh bertukar jadi ular, ataupun tongkat boleh ketuk air laut jadi terbelah. Kemudian Nabi Isa sesuai dengan waktu itu, ilmu perubatan yang moden, Nabi Isa alaihissalam. Maka mukjizat kepada Nabi Isa, Allah datangkan mukjizat kepada dia, perawatan yang bukan sahaja boleh menyembuhkan penyakit sopak, penyakit kulit, bagai-bagai, tetapi perawatan yang boleh menghidupkan orang mati. Ini luar biasa mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan ketika itu orang, kita katakan pasar seni itu lebih ramai daripada pasar unta. Sebab apa? Masing-masing dia akan menampilkan gaya bahasa dia, syair dia dan bagai-bagai. Maka sesuai dengan waktu itu, Allah Subhanahu wa taala datangkan mukjizat Al-Quran ini dalam bentuk bahasanya, Sebab itu tuan-tuan, Allah cabar mana-mana orang supaya dia datangkan Al-Quran kalau dia boleh menandingi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kalau dia mampu datangkan satu surah, fa'tu bimithli, datangkan satu surah, bukan satu juzuk, bukan satu Al-Quran lengkap, datangkan satu surah aja. Tak mampu. Kalau tak mampu datangkan satu surah, datangkan satu ayat sekalipun. Nescaya satu ayat pun manusia tidak mampu lakukan. Sebab Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok kan, hebatnya Al-Quran ini sebagai mukjizat, kita sebut sikit. Kita yang tak boleh bercakap Arab pun, kita boleh baca Al-Quran tak? Boleh. Kita kan, kalau kita tak boleh, tak pernah belajar bahasa Mandarin, boleh tak kita nak baca surat khabar Mandarin? Tak boleh. Tak pernah belajar Jepun, boleh tak nak baca paper Jepun? Tak boleh. Al-Quran kita tak pernah belajar, mungkin tak pernah belajar bahasa Arab, tapi berapa banyak surah yang kita hafal, bahkan kita boleh baca dengan tarannum sekalipun. Sebab Al-Quran ini dia merupakan satu mukjizat. Sebab itu kalau kita tengok kan, qari-qari antarabangsa yang kadang-kadang Johan, Malaysia Johan, belum tentu qari-qariah tersebut dia boleh bercakap Arab. Tapi oleh kerana Al-Quran ni dia merupakan satu mukjizat, pembacanya boleh buat, tapi belum tentu dia boleh menuturkan bahasa Arab. Kalau setakat anak hantar tu, itu tak kira bercakap Arab. Anak nak pergi pasar kejap lagi, itu tak kira bercakap Arab. Sebab itu tuan-tuan, orang Arab dia cukup respect dengan orang Malaysia. Ada satu kes lah, dia baca dekat Masjidil Haram, baca Quran, sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi', pacik ni. Jadi orang Arab dengar, dengan lahjahnya, makhrajnya, tajwidnya betul. Orang pakak keliling dia, orang Arab tak semestinya dia mampu baca Al-Quran dengan betul, tapi dia faham. Orang Malaysia, dia boleh baca Al-Quran dengan betul, tapi dia tak faham lah. Jadi dia pun ajaklah pakcik tu sembang. Pakcik tu kata, ana Malaysia, Thailand, Indonesia. Orang Arab tu kata, oh sombong pakcik ni, tak ada bercakap dengan aku. Padahal dia tak boleh cakap Arab, baca Quran tu mungkin sedap lah. Jadi dia nak try test lah, pergi depan Zam-Zam Tower tu, nak pergi beli minyak atar. Nak try test juga baca Quran dah sedap dah, try cakap Arab sikit. Berbekalkan dengan package umrah kan, dia bagi buku lah, 11 hari di Tanah Haram, cakap Arab, kataan basic-basic lah. Nak bercakap Arab, nak praktis. Kalau how much is this, berapa harga ni, bahasa Arabnya kam hadha. Dia pun hafal kam haza, kam haza, kam haza, kam haza. Minum air Zam-Zam setengah bagi cerah sikit hati, kam haza.
Pergi beli minyak atar, dia pun nak test penjual tu. Kam haza? Berapa harga minyak atar ni? Orang Arab tu sebut, wallahi hadha 4 riyal. Sudah, dia kata. Nak test sangat. Wallahi tahulah. Orang pergi parlimen kan, menteri-menteri akad sumpah, wallahi lah, wallahi itu demi Allah. 4 riyal tu, 4 tu betulan lepas solat zuhur tadi, usalli fardaz zuhri 4 rakaatin. 4 tu 4 lah, riyal tu riyal. 4 riyal. Macam mana nak tahu ni harga ni? Jadi 3 riyal. Dia teringat semalam solat maghrib, usalli fardal maghribi 3. Dia cakap 3. Orang Arab tu kata, wallahi la 3.5. Sudah. Apa dia pula 3.5? 3 tahulah nus tu apa benda. Ingatlah dulu pernah buat nisfu Sya'ban kan, 15 Sya'ban tu kan. Nus tu maknanya separuh lah. 3 riyal setengah. 3 riyal setengah. 3 riyal 50 cash. Ada dia punya mata wang dia. Macam mana aku nak tawar 2 riyal ni? Nak praktis praktis. Tadi solat subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini. Dia kata rak'ataini, dia kata. Orang Arab tu cakap cakap Melayu je lah pakcik. Dia boleh cakap Melayu. Tapi nak sebutnya Al-Quran ni mukjizat. Orang yang tak boleh cakap Arab tapi dia boleh baca Al-Quran dengan tajwid, dengan makhraj yang betul. Sebab itu kalau kita tengok Al-Quran, dia merupakan bahasa Arab 2000 tahun lepas. 2000 tahun lepas. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita sekarang ni berapa hijrah? Tahun 1444 kan. Lebih kurang 1500 2000 tahun lepas. Tetapi kalaulah contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, nak bagi mudah faham perumpamaannya, Rasulullah datang ke tempat kita hari ni, dia bagi tazkirah dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Boleh difahami tak bahasa baginda? Boleh lagi, walaupun bahasanya 2000 tahun yang lepas. Biasanya mana-mana bahasa, apabila dia telah berlalu 300 tahun dan ke atas, dia akan ada pelarasan dari sudut bahasa. Maknanya kita takkan faham dah bahasa yang 300 tahun lepas, 1000 tahun lepas, 1500 tahun lepas. Kalau Nabi Musa turun, Nabi Musa bercakap, orang dah tak faham dah bahasa dia. Nabi Isa ada, dia sampaikan kuliah tazkirah, orang dah tak faham dah kata-kata dia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sampaikan bahasa Al-Quran, orang dapat faham lagi. Sebab apa? Bahasa Al-Quran, bahasa mukjizat. 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas, orang boleh faham lagi, kerana ia dipelihara dan dijaga oleh Allah. Kita bahasa Melayu kan, kita nak buat satu bandingan. Kalau bahasa klasik, ada beberapa istilah kita dah tak faham dah, betul tak? Itu kita tak guna dah sekarang ni. Tapi bahasa-bahasa istana masih dikekalkan beberapa perkataan itu, bahasa klasik 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, itu dah kita tak faham dah. Contoh bahasa istana kan, kalau raja-raja ataupun sultan-sultan, dia nak berhenti, dia naik kereta kan, contoh dia berhajat ni maknanya nak buang air lah, untuk pergi ke tandas. Dia tak kata tuanku berhajat nak pergi ke tandas, tak. Dia akan kata nak pergi ke sungai, betul tak? Kita kalau ikut rombongan dia, nak pergi ke sungai apa malam-malam ni, tapi itu bahasa dia 100 tahun lepas baru, 200 tahun lepas baru, tetapi bahasa itu tak difahami dah. Al-Quran nak sebutnya ia mukjizat 2000 tahun lepas, tetapi kita boleh faham lagi maknanya. Sebab apa? Ia dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anda sentuh sikit Al-Quran dalam bab kemukjizatannya. Banyak tuan-tuan, kalau kita nak tengok mukjizat Al-Quran ni dari sudut bahasanya, dari sudut saintifiknya, Al-Quran ni dari sudut saintifik dia sangat-sangat terbukti dari sudut saintifiknya.
Contoh kan, ada satu ulama dari Kuwait namanya Dr. Tariq Suwaidan. Dia buat kajian kan, dia keluarkan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran ni. Contoh, perkataan dunia di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sebanyak 115 kali perkataan dunia. Dan perkataan akhirat juga disebut di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Seimbang. Kalau manusia biasa, dia takkan terfikir. Bermula daripada Al-Fatihah hinggalah surah An-Nas, kalau kita kira-kira perkataan dunia yang dirakamkan dalam Al-Quran seimbang. Dunia 115, akhirat 115. Kalau tuan-tuan tak percaya, nanti balik kaji sendiri. Ini dia buat kajian dah. Perkataan malaikat di dalam Al-Quran ada 88 kali. Perkataan syaitan dalam Al-Quran juga ada 88 kali. Perkataan Al-Hayah, Al-Hayah maknanya hidup, ada 145 kali. Perkataan Al-Maut dalam Al-Quran, Al-Maut maknanya mati, juga ada 145 kali. Ini seimbang. Maknanya memang betul-betul mukjizat Al-Quran. Based on scientific, memang teruji. Apa lagi contohnya? Perkataan faedah di dalam Al-Quran ada 50 kali. Dan perkataan khasir, rugi, dalam Al-Quran juga ada 50 kali. Perkataan susah ada 114 kali. Perkataan sabar dalam Al-Quran 114 kali. Perkataan lelaki dalam Al-Quran 24 kali. Perkataan An-Nisa, perempuan, ada 24 kali. Perkataan iblis dalam Al-Quran ada 11 kali. Perkataan mohon perlindungan dari iblis juga ada 11 kali. Perkataan musibah 75 kali. Perkataan syukur 75 kali. Perkataan sedekah 73. Perkataan puas hati, redha di atas apa yang kita keluarkan itu juga 73 kali. Perkataan zakat 32 kali. Perkataan barakah 32 kali. Perkataan muslimin 41 kali. Perkataan jihad bagi orang muslimin 41 kali. Ni di sini kita nak sampaikan Al-Quran merupakan satu mukjizat dari sudut bahasa. Tapi dengan syaratnya kita tadabbur. Kalau Al-Quran ni kita hanya sekadar baca macam tu je, nescaya kita takkan dapatlah hikmah dan pelajaran daripada Al-Quran. Kalau kita hanya sekadar baca je tanpa kita belajar, ambil pengajaran, kaji isi kandungannya, kita hanya melalui 28 huruf hijaiyah, kita hanya melalui 340,740 huruf, kita hanya melalui 77,437 kalimah, kita hanya menjumpai 6,236 ayat, kita hanya melalui 114 surah, hanya melalui 30 juzuk, hanya melalui 60 hizib, hanya melalui 240 makra. Itu sekiranya kita hanya baca tanpa tadabbur. Tapi kalau kita tadabbur Al-Quran, cukup dengan satu ayatnya, dia akan menggentarkan hati kita. Contoh kan? Contoh. Ini kita sebut tentang Al-Quran. Sekejap lagi kita akan solat. Bila kita solat, kita akan bertemu dengan satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kita akan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, pemilik semesta alam. Kalau orang tak tadabbur, dia hanya melihat Tuhan semesta alam. Alam apa? Alam rumah tangga, begitu je lah. Tapi kalau orang tadabbur, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Alam yang mana ni? Alam semesta, universe keseluruhannya. Sebesar mana universe? Kajian dibuat, universe ini dia memakan masa 20 bilion tahun cahaya. 1 bilion tahun cahaya menyamai 9,455 bilion kilometer. Siapa ownernya? Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bintang yang ada di langit, siapa ownernya? Allah. Matahari yang besar, siapa penciptanya? Allah. Mata semut yang kecil, siapa penciptanya? Allah. Bila mana? Bila kita mentadabbur
Al-Quran. Faham tuan-tuan? Ini saya sentuh sikit ada ayat yang pertama, Al-Quran dari sudut kemu'jizatannya. Mukjizat dia banyaklah, saintifik, bahasa, dari sudut angka dan sebagainya yang dibuat kajian oleh para ulama Al-Quran. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua tuan-tuan, kita tengok muka surat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Sesungguhnya itulah Al-Quran yang mulia, kata Allah, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Fi kitabim maknun, Al-Quran ini tersimpan di dalam satu tempat yang terpelihara. Apakah yang dimaksudkan Al-Quran tersimpan di tempat terpelihara itu? Ia merujuk kepada tempat tersimpannya Al-Quran di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni di mana ustaz? Atas lagi daripada langit yang ketujuh, atas lagi daripada tu. Bagaimana keadaannya? Allahu alam. Asalnya Al-Quran tersimpan di situlah. Apa maksud Al-Quran tersimpan di tempat yang terpelihara? Bermaksud tempat itu tidak boleh dihack oleh mana-mana pihak. Faham tuan-tuan? Kita kan contoh kan, kalau dalam akaun bank kita ada RM2, contoh, hacker ni ataupun siapa-siapa dia boleh hack, tambah kosong belakang. Tengok-tengok ada jadi 2 juta contoh kan. Ataupun dari 2 juta dia buang kosong tu, tengok-tengok jadi RM2. Dan memang boleh buat sekarang ni. Walaupun bank tu security-nya dah ketat, tapi tempat tu boleh di-hack lagi. Al-Quran dia tersimpan di satu tempat namanya Lauh Mahfuz. Tempat itu dijaga daripada apa? Tidak ada mana-mana pihak, syaitan ke siapa-siapa ke, untuk ubah isi kandungan Al-Quran. Itu maksud fi kitabin maknun. Al-Quran tersimpan di dalam satu tempat yang terpelihara. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun. Dan Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang diakui bersih. Orang yang diakui bersih ataupun makhluk yang diakui bersih, kalau di langit itu namanya malaikat Jibril. Manakala kalau di bumi itu orang yang suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Itu maksudnya. Kemudian tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu turun daripada Allah Tuhan sekalian alam. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga dalam bab Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a." Maksudnya, kalaulah ada bacaan kitab suci iaitu Al-Quran yang dengannya gunung ganang terbongkar dari tempatnya, atau bumi dipecah belahkan mengeluarkan isi kandungannya, atau kerananya orang yang mati dapat berkata-kata, bahkan segala urusan tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-31. Tuan-tuan, tadi kita cerita Al-Quran dari aspek mukjizat. Salah satu aspek Al-Quran yang lain, Al-Quran ini salah satunya dia boleh memberi syafaat. Dia boleh memberi syafaat. Syafaat ni apa dia ustaz? Dalam bahasa Arab, syafaat dengan maksud at-tawassut lil ghairi ala jalbil masalih wa daf'ul mudarrah. Syafaat ni satu perantaraan dari pihak lain, tujuannya untuk kita mendapatkan manfaat dan kita nak tolak kemudaratan. Al-Quran dia boleh bantu kita dalam bab tu. Bantu dalam bab mana? Boleh memberi manfaat ataupun tolak mudarat. Syafaat ni banyak tuan-tuan. Dia ada syafaat malaikat, ada syafaat orang soleh, ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu direction ataupun salah satu perbincangan bab syafaat, salah satunya yang boleh memberi syafaat itu adalah Al-Quran.
Al-Quran secara umumnya mana-mana ayat pada 30 juzuk tu dia boleh memberi syafaat. Mana-mana ayat. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, mana-mana ayat, mana-mana surah, kerana Al-Quran yang pernah kita baca ini dia akan datang cari pembacanya pada hari kiamat, tujuannya untuk memberi syafaat. Itu Al-Quran secara umum. Tetapi banyak juga hadis-hadis menyebut Al-Quran secara khusus. Bila kita sebut secara khusus dengan maksud surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu juga boleh memberi syafaat. Faham tak? Secara umumnya mana-mana ayat dia boleh memberi syafaat. Tapi secara khusus surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu dia boleh memberi syafaat yang khusus kepada orang yang mengamalkannya. Contoh apa dia tuan-tuan? Apa dia surah yang boleh memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya? Surah Al-Mulk kan. Dalam banyak riwayat, antaranya riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, bagai-bagai lah. Al-Mulk 30 ayat tu dia boleh memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Alhamdulillah kita tengok trend sekarang ni, terutamanya di Selangor, di KL, selepas isyak masjid biasanya menganjurkan bacaan Al-Mulk beramai-ramai. Apa sebab? Why? What is the reason? Al-Mulk dia ada satu syafaat yang khusus. Al-Quran secara umumnya boleh beri syafaat dah, tapi Al-Mulk dia ada satu syafaat yang khusus kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengamal Al-Mulk itulah yang akan menjadi Al-Mani'ah. Al-Mani'ah ni akan mencegah pengamalnya daripada terkena azab kubur, wal munjiyah, dan akan memenangkan pengamalnya di padang mahsyar. Maka di sini kita faham Al-Quran secara khususnya surah Al-Mulk dia boleh memberi syafaat. Contoh apa lagi yang boleh memberi syafaat secara khusus tuan-tuan? Al-Quran. Surah apa lagi? Ustaz jangan tanya-tanya, Ustaz kuliah je lah. Dia pesan. Itu Al-Mulk. Ada lagi? Apa lagi? Al-Kahfi. Boleh tak? Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi ni, Al-Kahfi malam Jumaat lah biasanya, ataupun hari Jumaat kita baca kan. Biasanya kalau tempat kita ni malam Jumaat Yasin. Yasin tu dia ada man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa-siapa yang baca surah Yasin pada mana-mana malam, tak kisahlah malam Rabu ke malam Khamis ke malam Jumaat ke, dosa-dosanya diampunkan. Ada satu syafaat yang khusus, dia diampunkan dosa. Tapi kalau Al-Kahfi, sama ada dia bacanya lengkap 110 ayat ataupun 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, kedua-duanya boleh memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Apa pertolongan yang boleh diberikan surah Al-Kahfi kepada pengamalnya? Terhindar daripada fitnah, dan yang paling besar fitnah itu fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi Al-Quran secara umum boleh beri syafaat mana-mana ayat, tetapi secara khusus by spesifik dia boleh juga ada satu syafaat tertentu. Apa lagi tuan-tuan selain daripada Al-Mulk, Yasin, Sajadah, Al-Waqi'ah, semua ni ada syafaat dia. Al-Kahfi sama ada 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir ataupun 110 ayat. Antara surah yang disebut secara direct pengamalnya dapat syafaat secara khusus iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Baqarah dan Ali Imran ini dia dikenali sebagai Az-Zahrawan. Az-Zahrawan ni apa benda Ustaz? Dua surah yang akan menaungi dan memayungi pengamalnya di padang mahsyar. Dia akan datang seperti awan mendung yang akan melindungi pengamalnya saat panasnya di padang mahsyar kelak. Itu fungsi Al-Baqarah dan Ali Imran. Faham tuan-tuan? Dia ada syafaat yang khusus, Al-Baqarah dan Ali Imran, bagi pengamalnya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat sunat Rasulullah baca tuan-tuan dua surah ni. Huzaifah Al-Yamani ceritakan kan dalam hadis riwayat Sunan An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Satu solat sunat tu Huzaifah Al-Yamani ceritakan, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang pertama dia baca Alif Lam Mim Al-Baqarah lengkap 286 ayat, hampir 3 juzuk. Ini pencinta Al-Quran ni. Tanda orang cinta Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran dengan banyak, ataupun dia boleh dengar orang lain baca Al-Quran dengan lama. Kalau kita dakwa kita cinta Al-Quran, tapi kalau imam baca ayat panjang kita dah komplain, itu belum tentu tu. Ada satu madrasah di Indonesia, Madrasah Al-Fatah. Dia setiap Ramadan, setiap malam Ramadan, dia akan khatamkan Al-Quran satu juzuk. Bukan satu juzuk, satu mushaf. Satu mushaf. Dalam setiap rakaat, imam dia akan baca 1 juzuk setengah. Ini true story setiap Ramadan. Dan dia terdiri, bukan orang biasa lah, orang awam tak sertai lah. Biasanya disertai oleh pelajar-pelajar tahfiz. Dia nak mengulang hafalan dia. Imam pun berbeza, makmum pun berbeza, mengambil masa lebih kurang 7 jam. Lepas solat isyak tu, dia mula terus, katalah pukul 9, pukul 4 baru habis solat tarawih dia. Kalau buat kat tempat kita kan, imam tu ditamatkan kontrak. Setiap hari 30 juzuk. Setiap rakaat juzuk setengah. Madrasah Al-Fatah di Indonesia. Dia sebab apa? Mereka itu semuanya adalah pencinta Al-Quran. Sebab tanda orang cinta Al-Quran ni banyaklah tandanya. Antaranya dia ada mushaf tersendiri, dia ada Al-Quran dia tersendiri. Kalau rumah kita tu Al-Quran bukan kita beli khusus untuk kita baca tu, itu cinta biasa-biasa saja. Orang yang cinta Al-Quran, dia ada satu mushaf yang khusus untuk dia baca, untuk dia amalkan. Tanda orang cinta Al-Quran, dia boleh dengar orang lain baca Al-Quran lama ni, dia sanggup dengar. Dan dia sendiri pun boleh baca Al-Quran ni banyak. Imam Syafi'i, kalau kita cerita ni nanti orang kata kisah dongeng pula kan. Imam Syafi'i, kalau di luar Ramadan, dia boleh khatamkan Al-Quran sehari sekali. Kalau kita cerita ni, oh ya ke ustaz, ini barakah masa dia. Sebab semua percakapannya itu Al-Quran. Bila masuk Ramadan, Imam Syafi'i dia khatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Nabi SAW, balik cerita kita tadi, Rasulullah SAW dalam solat sunat dia, Huzaifah Al-Yamani cerita, pada rakaat yang pertama aku tengok Rasulullah dia baca surah Al-Baqarah full. Aku sangkakan bila dah hujung Al-Baqarah tu, rupa-rupanya ingatkan dia nak sujud, dia nak rukuk. Belum lagi, dia sambung pula dengan Ali Imran. Ali Imran ada lebih kurang 2 juzuk. Kemudian di hujung Ali Imran, aku sangkakan, oh dia nak rukuk dah kot. Kemudian dia sambung lagi dengan surah An-Nisa. Maknanya 3 surah ini dalam satu rakaat salat sunatnya hampir 600 lebih ayat. Sebab apa? Dia pencinta Al-Quran. Ini tanda orang cinta Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita habiskan. Ada 4 lagi hadis, kita baca secara ringkas. Kita cerita bab Al-Quran pada tengah hari ini. Hadis yang pertama, muka surat 34, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalukum aw khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya, orang yang paling utama, number 1 di sisi Allah, ataupun orang yang terbaik dalam kalangan kamu pada penilaian Allah. Kalau orang tanya kita siapakah manusia terbaik, kita akan kata manusia yang terbaik itu macam-macam lah kita akan bagi. Mungkin manusia terbaik itu rumahnya besar bertingkat-tingkat, jawapan kita kan. Keretanya cantik berkilat-kilat, duitnya tebal berlipat-lipat. Itu pada pandangan kita kan. Isterinya pun cantik memikat. Itu pada pandangan kita. Tapi di sisi Allah, siapakah the best manusia terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau kita tengok, beza dari sudut status orang yang mengajarkan Al-Quran ni, kadang-kadang pada penilaian manusia dia tak ada apa-apa pun, kan? Orang kalau hantar guru Al-Quran, kalau boleh tak bayar duit sagu hati dan sebagainya, kan? Tuition, sekolah preschool, mana-mana sekolah 500 bulan. Oh, ini murah lah. Tapi kalau hantar anak kelas Al-Quran, ustazah letak RM50. Ustazah ni tak ikhlas, contohnya, kan? Sebut tak ikhlas tu, padahal ikhlas ni benda di dalam. Sedangkan dia sedang membentuk seseorang itu menjadi manusia yang terbaik kerana dia mengajarkan Al-Quran. Satu hari nanti dia pula boleh ajar orang lain. Sebab di sisi Allah, manusia terbaik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis yang kedua, sikit lagi tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan antaranya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda bersabda, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahu wa ashaddu tafallutan minnal ibili fi aqliha. Maksudnya, jagalah Al-Quran, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, ia lebih mudah terlepas berbanding unta dari ikatannya. Faham tak tuan-tuan? Maknanya Al-Quran ni, kalau siapa-siapa yang lama dah tak baca, kalau dia cuba baca, gagap. Betul tak? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Al-Quran ni kalau siapa-siapa tak jaga, dia akan cepat lari daripada tuan dia, sebagaimana unta yang tak diikat. Kalau unta tak diikat, kambing tak diikat, lembu tak diikat, kalau kita tengok kan di LPT bagai-bagai, kan, dia pergi ke lintah jalan tu, lintah jalan ni. Sebab apa? Dia tidak ada tambak dia. Dia tak ditambak, dia akan pergi ke mana-mana. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran bila lah Ramadan tahun lepas, yang lain tu baca basic Al-Fatihah dengan Qul Huwallah je dalam solat, tak baca mushaf, cuba baca, dia akan payah, dia akan gagap, tertukar-tukar huruf. Itu tak dilihat dari sudut tajwidnya lagi, makhrajnya lagi, fasahahnya lagi. Sebab kata Nabi SAW, ia lebih mudah terlepas berbanding unta yang padanya ada ikatan tapi tidak ditambak. Jadi tuan-tuan, kita nak masuk Ramadan ni kurang daripada 2 bulan lagi sebenarnya, kan? Sya'ban, kemudian Ramadan, Rejab pun dah berbaki tak banyak dah ni, kurang 2 bulan. Maka Ramadan diisi dengan 3 benda yang akan datang pakej berkembar. Yang pertama as-siyam, as-siyam itu puasa. Al-qiyam, al-qiyam itu solat malam. Yang ketiganya adalah Al-Quran. Jadi kita cetuskan pada tengah hari ini, bermulanya insya-Allah kita ada masa dengan Al-Quran, kita ada masa dengan WhatsApp, ada masa dengan Facebook, bagai-bagai. Pastikan kita juga ada masa dengan Al-Quran, insya-Allah. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Tak boleh berdengki melainkan pada 2 keadaan je boleh berdengki. Dengki ni tak dibenarkan, melainkan pada 2 keadaan je dibenarkan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan nahar. Yang pertama, boleh berdengki dengan orang yang ada ilmu Al-Quran, ilmu kitab ni, ilmu Al-Quran, faqama bihi ana al-laili wan nahar. Maka dengan ilmu Al-Quran inilah dia mengamalkannya pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu siang, pada waktu malam. Orang macam ni kita boleh berdengki dengan dia. Bukan niat nak jatuhkan, tapi nak tiru dia. Macam mana dia ada barakah masa dengan Al-Quran. Kita tengok kan, ada orang biasa-biasa je dia, tapi dengan Al-Quran sehari juzuk tu dia ada masa untuk baca. Tapi kadang-kadang kita muhasabah kan, nak baca satu lembar, satu muka Al-Quran pun tak sempat. Kenapa tak sempat? Urusan tu, urusan ni, bagai-bagai. Maka di situ ada barakah masa yang telah terputus
pada diri kita. Maka orang yang ada masa dengan Al-Quran, orang macam ni, kata baginda, boleh kita berdengki dengan dia. Bukan menjatuhkan, tapi nak tiru amal yang baik yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, kita boleh dengki dengan siapa? Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Boleh berdengki dengan orang yang ada harta, maka dengan hartanya itulah dia bersedekah pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu siang, pada waktu malam. Orang macam ni boleh kita berdengki. Ada orang, tuan-tuan, ada di Indonesia tu, di satu tempat namanya Batu Licin. Batu Licin nama dia. Seorang hamba Allah ni, dia tubuhkan istana yatim. Bukan rumah anak yatim, istana yatim. Macam istana, macam bangunan Putrajaya tu, dia tempatkan ribuan anak yatim dari kecil sampai ke besar. Pendidikan full ditanggung percuma, makan minum full ditanggung percuma oleh hamba Allah tersebut. Boleh berdengki dengan orang macam ni? Boleh. Bukan menjatuhkan, tapi ya Allah, kalaulah satu hari nanti aku ada rezeki yang sama juga, nescaya aku akan bantu orang susah, asnaf, anak yatim, bagi bantuan pada masjid, surau dan sebagainya. Sebab dengki macam ni dibenarkan di dalam agama. Ini yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat pada tengah hari ini, yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu golongan dengan kitab ini dan menghina golongan yang lain. Maknanya nanti akan ada orang yang mendapat kemuliaan dengan Al-Quran, tapi ada orang akan dihinakan oleh Al-Quran. Antaranya apa dia orang yang dihinakan dengan Al-Quran? Dia gunakan Al-Quran ini hanyalah untuk keuntungan peribadi dia semata-mata. Maka Al-Quran akan mendakwa dia di hari akhirat kelak. Jadi 4 hadis yang kita bacakan dalam Al-Quran sebenarnya banyak lagi. Itu kesempatan-kesempatan lain lah yang kita tengok dalam kitab-kitab yang berbeza, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti pada cabang iman yang ke-19. Bulan depan kalau tidak ada aral, kita masuk pada cabang iman yang ke-20. Salah satu tanda iman adalah at-taharah, iaitu bersuci. Bersuci salah satu tanda iman yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.